Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Haris Suhaimi dalam My Trust Invest. Pada kali ini saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan pelaburan saham global patuh syariah. Sekarang ni ramai yang bercakap berkenaan dengan saham global. Apabila kita lihat pada tahun 2020, 2021 pasaran saham US meningkat dengan cukup tinggi sekali. Jadi disebabkan itu ramai yang berminat untuk melabur di pasaran saham global, terutama di pasaran saham US. Baik, hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua beberapa perkara berkenaan dengan saham global patuh syariah, yang mana antara perkara-perkara yang saya nak kongsi adalah kenapa kita boleh mengambil peluang untuk membuat pelaburan di dalam saham-saham global, dan bagaimana untuk kita buat pelaburan di dalam saham-saham global ini dengan mudah dan cepat. Baik, yang pertama sekali, secara asasnya apabila kita sebut saham global ini syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan di seluruh dunia. Produk-produk dan perkhidmatan yang mereka tawarkan boleh didapati di seluruh dunia. Pelanggan mereka ada di seluruh dunia. Di antara syarikat-syarikat yang saya boleh kongsikan adalah syarikat Apple, Google, Microsoft, Facebook dan juga Nvidia. Baik, saham syarikat-syarikat global ini mempunyai pendapatan yang cukup besar. Okey, saya nak kongsi dengan anda semua. Okey, empat syarikat yang mana pendapatan mereka ini cukup besar. Yang pertama sekali adalah Apple. Syarikat Apple sebagai sebuah syarikat pengeluar produk elektronik, perisian dan juga perkhidmatan online. Anda juga tahu produk-produk daripada Apple iaitu iPhone dan juga iPad di antaranya, selain daripada MacBook yang harga produk-produk Apple ini tak murah dan dari segi kualiti produknya cukup premium. Pendapatan Apple pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.66 trilion ringgit Malaysia. Cukup besar. Yang kedua, syarikat Microsoft. Microsoft adalah syarikat pembangun dan perkhidmatan perisian. Antara produk Microsoft adalah Microsoft Office, Microsoft Windows. Microsoft Windows digunakan hampir kebanyakan komputer memerlukan Microsoft Windows untuk beroperasi. Pendapatan syarikat Microsoft pada tahun 2021 adalah sebanyak 737 bilion ringgit Malaysia. Yang ketiga, syarikat Google, yang mana syarikat Google produk dia sebagaimana yang kita tahu, kita selalu guna Google Search, dan ada beberapa produk yang dibangunkan oleh Google, antaranya Android yang digunakan oleh telefon juga di bawah Google. Pendapatan syarikat Google adalah sebanyak 1.12 trilion ringgit Malaysia. Cukup banyak. Manakala Facebook, sebagai syarikat pengendali laman web sosial, Facebook, di bawah Facebook adanya Facebook, Instagram dan juga WhatsApp di bawah Facebook, yang mana pendapatan syarikat Facebook ini pada tahun 2021 adalah sebanyak 513 bilion.
Okey. Kalau anda nak bandingkan pendapatan kerajaan, pendapatan Malaysia pada tahun 2021, kalau anda nak bandingkan, pendapatan negara adalah sekitar 230 bilion. Okey. Ini adalah beberapa kali ganda daripada pendapatan negara Malaysia ini sendiri. Anda boleh lihat betapa besarnya pendapatan syarikat-syarikat global ini. Baik. Saya nak kongsi beberapa kelebihan syarikat global ini. Yang pertamanya adalah syarikat global ni adalah satu syarikat yang kukuh dan kena produk dan perkhidmatan yang mereka tawarkan adalah ke seluruh dunia. Yang kedua adalah perkembangan yang pesat oleh syarikat-syarikat global ini yang disokong oleh pendapatan yang stabil dan juga pendapatan yang berkembang dengan pesat. Yang ketiga adalah syarikat-syarikat global yang berasaskan teknologi adalah satu trend pada zaman sekarang ini, yang mana kalau kita tengok zaman sekarang ini adalah zaman IR 4.0 ataupun Industrial Revolution 4.0 yang berasaskan kepada teknologi dan juga digital. Baik. Jika anda belum pasti, anda belum tahu, syarikat-syarikat global ini disenaraikan di bursa saham global, terutama di pasaran saham US. Jadi apabila kita nak membuat pelaburan di dalam saham-saham syarikat global ini, semestinya kita perlu mempunyai akses untuk melabur di pasaran saham US dan juga China. Kelebihan pasaran saham global ini, terutama pasaran saham US, saiz pasaran saham tersebut cukup besar, yang mana saiz pasaran saham US pada tahun 2021 adalah bernilai sebanyak 230 trilion ringgit. Cukup besar, dan pasaran saham US ini mewakili 55% daripada keseluruhan pasaran saham dunia. Cukup besar dan cukup bernilai. Yang kedua adalah apabila kita buat pelaburan di pasaran saham global, sudah tentu kita boleh manfaatkan perkembangan ekonomi global, yang mana syarikat-syarikat global ini mempunyai pendapatan di seluruh dunia, dan peningkatan ekonomi di negara-negara tertentu boleh kita ambil manfaat. Okay, yang ketiga adalah apabila kita buat pelaburan di pasaran saham global, kita boleh pelbagaikan portfolio pelaburan kita di samping daripada pelaburan kita di dalam negara. Okay. Seterusnya, yang ni saya nak kongsi secara detail bagaimana cara kita nak membuat pelaburan di dalam saham-saham syarikat global ini. Okey. Yang pertama sekali, secara direct, secara terus, bagaimana kita nak buat pelaburan di dalam saham syarikat. Sebagai contoh, Microsoft, saham syarikat Google, Facebook dan lain-lain. Bagaimana? Yang pertama sekali, kita perlu ada akaun syarikat, akaun broker global. Okey, broker saham global yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat broker tempatan. Antara broker tempatan yang ada adalah CGS, CIMB. Di bawah CIMB, yang mana CGS, CIMB, kita ada akaun patuh syariah.
pastikan kalau anda nak buka akaun broker saham global, boleh buka di bawah syarikat-syarikat yang mempunyai lesen di Malaysia. Baik, yang kedua adalah apabila anda dah buka akaun, anda perlu masukkan deposit modal anda ke dalam akaun trading anda. Okey, selepas anda depositkan modal anda, yang seterusnya anda perlu pilih syarikat-syarikat mana yang anda nak laburkan. Baik, bagaimana kita nak pilih syarikat-syarikat yang bagus? Okey, kita boleh gunakan sama ada analisis asas ataupun fundamental analysis dan juga technical analysis untuk kita menilai syarikat-syarikat ataupun saham-saham yang berpotensi untuk kita laburkan. Baik, selepas kita dah pilih syarikat, kita dah labur, pastikan kita pantau pelaburan kita itu dari masa ke semasa. Bergantung kepada individu. Antara yang kita boleh buat adalah mengimbangi portfolio pelaburan sebagaimana yang peratusan yang telah kita tetapkan pada awal pelaburan. Sebagai contoh, kita kata keseluruhan pelaburan kita adalah sebanyak 10,000. Okay. Dan kita dah tetapkan 10% untuk satu saham. Jadi kita boleh imbangi portfolio pelaburan kita apabila adanya turun naik di dalam pasaran saham. Yang seterusnya, yang terakhir adalah kita boleh memantau keadaan ekonomi semasa supaya kita boleh optimumkan pelaburan dalam keadaan ekonomi semasa. Baik, ini adalah flow bagaimana kita nak membuat pelaburan secara terus di dalam saham-saham syarikat global ini. Tetapi saya ada pilihan yang kedua untuk anda buat pelaburan di dalam saham global, iaitu dengan cara kita melabur di dalam dana unit trust saham global. Baik, bagaimana? Okey, di dalam dana-dana unit trust, adanya dana-dana unit trust yang fokus kepada saham-saham global. Sama ada fokus 100% di dalam pasaran saham US ataupun membuat pelaburan di dalam pelbagai negara di dalam saham-saham syarikat yang bertaraf global. Baik, kelebihan melabur melalui dana unit trust saham global ini antaranya adalah dana unit trust ini diuruskan oleh pengurus dana yang profesional. Daripada pelaburan yang dibuat, dana tersebut akan dilaburkan di dalam syarikat yang berpotensi yang akan dinilai oleh pengurus dana. Pengurus dana dibantu oleh penganalisis pelaburan. Mereka akan pilih syarikat-syarikat yang bagus untuk dilaburkan di peringkat global. Yang kedua adalah kos melabur yang rendah. Melalui dana unit trust, sebenarnya anda nak melabur di dalam saham-saham syarikat global, pelaburan di dalam satu dana unit trust tersebut, anda dah pelaburan di dalam dana unit trust tersebut dilaburkan di dalam 40 hingga 60 syarikat saham global. Okey. Apabila anda nak buat pelaburan di dalam 40 hingga 60 syarikat global ini, anda perlu memerlukan kos yang tinggi untuk membayar broker, anda membayar kos-kos processing fee bila anda buat pelaburan. Tetapi melalui dana unit trust, anda melabur hanya di dalam satu dana, tetapi dana tersebut dilaburkan di dalam 40 hingga 60 syarikat. Cukup mudah. Yang ketiga adalah modal melabur yang rendah. Melalui dana unit trust, sebenarnya anda boleh melabur serendah RM100 sahaja. Berbanding jika anda nak beli mana-mana saham global,
yang harganya sebagai contoh saya ambil saham global, saham Google yang harganya adalah sekitar 2,200 dolar sesaham. Cukup-cukup mahal. Tetapi melalui dana unit trust, anda boleh melabur dalam dana-dana yang membuat pelaburan secara direct ke saham saham Facebook, Google dan sebagainya serendah RM100 saja. Baik, seterusnya yang keempat adalah dana unit trust ini diuruskan oleh syarikat pengurusan yang profesional dan berpengalaman. Itu menjadi kelebihan bila anda buat pelaburan di dalam dana unit trust saham global. Pelaburan anda diuruskan oleh syarikat pengurusan yang berpengalaman. Berbanding jika anda melabur sendiri, anda perlu memahami dan mendalami ilmu pelaburan dengan baik sebelum anda membuat pelaburan supaya pelaburan anda tidak rugi dan sebagainya. Yang terakhir yang saya nak kongsikan kelebihan dana unit trust saham global ini, melalui dana unit trust adanya penasihat syariah dana. Penasihat syariah dana yang dilantik oleh syarikat pengurusan unit trust akan memantau dana tersebut yang membuat pelaburan hanya ke dalam saham-saham syarikat global yang patuh syariah sahaja. Apabila anda melabur dalam dana-dana yang patuh syariah. Jadi tidak perlu risau untuk pelaburan anda tersalah ke dalam mana-mana syarikat yang tidak patuh syariah melalui dana unit trust. Penasihat syariah akan pastikan 100% pelaburan yang dibuat di dalam saham-saham syarikat global yang patuh syariah sahaja. Baik, di dalam dana unit trust saham global ini ada beberapa dana yang ditawarkan yang mana setiap dana mempunyai fokus tertentu, mempunyai tema-tema yang tertentu bagi setiap dana tersebut. Antara fokus yang menjadi trend sekarang ini adalah yang pertama tema ESG ataupun Environmental, Social and Governance, yang mana syarikat-syarikat global ini diberi penarafan ESG, yang mana syarikat-syarikat yang mempunyai skor ESG yang tinggi, syarikat tersebut mempunyai tadbir urus yang bagus, mempunyai tanggungjawab sosial yang baik kepada pekerja syarikat dan masyarakat. Dan selain itu mereka mempunyai kod pengurusan yang baik untuk pengurusan alam sekitar. Jadi syarikat-syarikat ini mempunyai potensi sustainability ataupun kelestarian yang baik untuk jangka masa panjang untuk masyarakat dan juga alam sekitar. Jadi ada syarikat, ada dana yang fokus kepada syarikat-syarikat yang mempunyai skor ESG yang tinggi. Okey. Seterusnya adalah tema teknologi dan inovasi. Ada dana unit trust saham global yang fokus kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam sektor teknologi dan inovasi. Sebagai contoh saya bagi syarikat-syarikat di teknologi dan inovasi adalah Apple, Google dan Facebook. Dan selain itu, kalau kita tengok syarikat Tesla pun ada terlibat di dalam inovasi kereta elektrik sebagai contoh. Baik, yang ketiga adalah pengasas syarikat. Pengasas syarikat ini ada dana yang fokus kepada syarikat-syarikat yang mempunyai pengasas syarikat yang berkaliber, yang terkenal dan mempunyai kepimpinan yang bagus di dalam pengurusan syarikat. Sebagai contoh kita tengok antara founder ataupun pengasas syarikat yang terkenal adalah Bill Gates dan
Elon Musk yang antara yang menonjol di dalam media, yang mana Bill Gates mengasaskan syarikat Microsoft, mempunyai visi dan misi yang cukup baik untuk mengembangkan syarikat pada masa hadapan. Kalau kita tengok Elon Musk juga antara usahawan entrepreneur, global entrepreneur yang cukup-cukup hebat, yang menerajui Tesla sebagai sebuah syarikat kenderaan elektrik yang cukup-cukup produknya, kalau kita tengok syarikat produk-produk kereta-kereta Tesla yang mempunyai inovasi dan teknologi yang maju dan terkini. Baik, itu antara tema-tema yang ada di dalam dana-dana unit trust saham global yang menjadi trend terkini. Jadi jika anda ingin mengambil peluang di dalam pelaburan saham global ini untuk kembangkan pelaburan anda dan untuk jangka masa panjang dengan kukuh dan stabil, anda boleh lihat potensi-potensi yang ada di dalam dana-dana unit trust yang fokus kepada saham global, sama ada di pasaran saham US dan juga China. Baik, jika anda mempunyai soalan ataupun pertanyaan, anda boleh ajukan kepada kami untuk kami bagi maklumat alas. Jika ingin maklumat lanjut, anda boleh pergi ke website kami mytrustinvest.com untuk perkongsian-perkongsian pelaburan dan juga potensi-potensi pelaburan yang ada di dalam unit trust. Okey, itu saja. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.